Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah macam biasa, pagi ni kita akan sambung pengajian kita pada bab Nahu, dan juga selepas nanti akan belajar bab tasrif oleh Ustaz Farid. Kemudian kita juga pada pagi ni kita akan masuk bab apa? Bab Ighra', Tahzir dan Ikhtisas. Semalam kita dah masuk yang terakhir sekali, huruf-huruf yang boleh beramal seperti Laisa. Cuma syarat kena ada lah. Tak boleh kalau kita nampak huruf Ma terus kena beramal seperti Laisa, tak boleh. Dia kena ada syarat dia dulu. Bila dah lepas syarat, barulah boleh beramal macam Laisa. Okey, lepas tu InsyaAllah pagi ni kita akan belajar Ighra', Tahzir dan juga Ikhtisas. Dan sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ni, kita akan baca sedikit doa yang dipimpin oleh Ustaz Omar, InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء الفاسقين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita akan mulakan pengajian kita. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, kami nasihatkan lagi, kalau sesiapa yang masih kurang cekap, kalau bila level yang rendah, kami nasihatkan untuk tuan-tuan dan perempuan kekalkan pada level lah. Contoh macam kita masih lagi tergagap ataupun tersekat dekat level yang kedua, kekalkan untuk level yang kedua. Tengok ulangan kita punya playlist kita sebelum ni. Dan bagi yang siapa yang boleh untuk level-level yang rendah dan masuk level yang ketinggi ni, ataupun ini dah masuk level yang kelima lah, jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan perempuan tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran yang sebelum ni, sebab pelajaran-pelajaran sebelum ni lebih penting daripada pelajaran-pelajaran yang sekarang. Baiklah, jadi kita akan mulakan pengajian kita. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada buku ni dekat rumah, buku Tabel Nahu Al-Fatih, kami akan masuk bab baru pada muka surat yang ke 106. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita buka pada muka surat 106, mana ini adalah bab apa? Bab Ighra', Tahzir dan juga bab Ikhtisas. Ikhtisasnya bukan ikhtisas, ini salah, Ikhtisas. Jadi dia akan menerangkan satu persatu. Ighra', Tahzir dan Ikhtisas bukan satu bab, tetapi 3 bab yang berbeza. Tapi dalam 3 bab ni dia punya keterangan lebih kurang je. Tapi ada juga perbezaan. Macam af'alul muqarrabah, af'alul raja' dan juga af'alul syuru'. Lebih kurang je amalan macam kana, khabar, fi'il mudhari'. Tetapi ada perbezaan daripada segi makna dia. Macam ni jugalah Ighra', Tahzir dan juga Ikhtisas. Sebab itulah mereka menerangkan dalam sekali jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim.
InsyaAllah pertama sekali kita akan tengok ighra'. Ighra' ni apa? Okey. Ighra' adalah mendorong. Mendorong ni macam membawa ataupun menyuruh lah. Mendorong mukhatab. Kalau kita dengar khatab ke mukhatab ke, ni sebenarnya bahasa Arab. Mukhatab. Kalau kita nak yang jelas, mukhatab ni apa? Dia sebenarnya, mukhatab ni adalah orang yang lawan bicara. Kalau bahasa Indonesia kita panggil lawan bicara. Kalau dan digelar sebagai orang kedua, macam saya tengah cakap dengan satu orang ni, orang yang saya tengah cakap dengan dia tu adalah mukhatab. Macam itulah lawan bicara kita, lawan yang sedang cakap dengan kita, ataupun orang yang sedang tengah bercakap dengan kita, itu kita panggil mukhatab. Baiklah, dia adalah mendorong mukhatab untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Kita nak suruh orang tu untuk melakukan perbuatan yang terpuji, perbuatan yang bagus lah. Contohnya apa? As-sidqa, maknanya jagalah kejujuran. Okey, dia ada bagi nombor 2 kat sini. Apa nak bagi tahu kat nota kaki? Kita tengok. Dia kata dinasabkan oleh fi'il yang dibuang, iaitu ihzar. Tadi ikhtisar, tadi kita tengok ighra' tu, contoh dia tiba-tiba pula as-sidqa kan, tiba-tiba dia jadi nasab, tiba-tiba baris fathah. Jadi sebab apa? Sebab dia kata dia dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Ada fi'il yang dibuang dekat situ, ada fi'il yang kita panggil mahzuf, dipadam. Apa fi'il tu? Iaitu ihzar atau yang lainnya. Maknanya lakukanlah lah, macam tu. Buatlah. Kalau dekat contoh tu dikata jagalah kejujuran. Maknanya as-sidqa ni dia macam menjadi maf'ulun bih. Ihzar ni adalah fi'il amar. As-sidqa ni ibarat dia menjadi maf'ulun bih daripada fi'il amar. Sebab apa? Kalau fi'il amar ni kita tahu dalam dia mesti ada fa'il. Walaupun tak nampak, tapi dalam dia wajib ada fa'il untuk isim fi'il amar. Jadi kena cari apa? Kena cari maf'ul. As-sidqa ni ibarat macam dia jadi maf'ul lah. Tetapi kita tak panggil dia maf'ul, kita panggil dia apa? Ighra'. Sebab apa? Dia akan jadi nasab disebabkan ada fi'il yang dibuang. Tapi kalau kita takdirkan, kita contoh kita macam buat ayat ihzar as-sidqa, jadi as-sidqa tu dia akan jadi maf'ulun bih lah. Tetapi disebabkan fi'il amar tu dibuang, tak nampak, tiba-tiba pula as-sidqa tu jadi nasab, kita dapat tahu yang ada fi'il amar yang dibuang, kita tak panggil maf'ulun bih lah, tetapi kita panggil dia apa? Kita panggil dia ighra'. Okey, kita tengok contoh yang lain. Okey. Al-ikhlasa, al-ikhlasa. Berlakulah ikhlas, berlakulah ikhlas. Maknanya ikhlaskan, ikhlaskan. Dia nak ulang 2 kali lah. Berlakulah ikhlas, berlakulah ikhlas. Ihzar al-ikhlasa, ihzar al-ikhlasa. Macam tu. Macam as-sidqa juga ada fi'il yang dibuang. Ini jadi kita panggil dia apa? Ighra'. Ataupun kita tengok ni al-qana'ata wasyukra. Tetaplah qana'ah dan bersyukur. Jadi cara kita nak kasih untuk fi'il amar dia ni, kita nak takdirkan, kita tengoklah yang kesesuaian. Kalau macam ni dia kata tetaplah qana'ah dan bersyukur, boleh je kalau nak letak ihzar ke ataupun sabit ke, tetap. Tengok apa yang sesuai. Kalau rasa sesuai, kita letak fi'il amar yang tu. Tetapi satu je, ighra' ni dia nak bagi tahu, hanyalah ighra' ni takrif dia senang je. Dalam jumlah tu dia nak suruh kita buat benda yang baik. Itu adalah ighra'. Tak boleh lah buat benda yang buruk ke ataupun suruh kita menjauhi benda yang baik ke. Itu bukan ighra'. Ighra' ni khas fi'il dia untuk apa? Function dia untuk menyuruh mukhatab melakukan perbuatan yang baik. Baiklah, itu untuk ighra'. Okey, kita tengok yang ke sebelah pula, ada tahzir. Okey. Tahzir ni apa? Tahzir adalah memperingatkan mukhatab. Mukhatab samalah, orang yang kedua, orang yang lawan bicara kita, supaya apa? Agar dia menjauhi sesuatu yang berbahaya, yakni tidak baik. Maknanya
tahzir ni macam kita suruh orang menjauhi benda yang buruk lah. Contohnya apa? Okey, al-khiyanata. Okey, dia ada nombor 1. Kita tengok nota kaki lagi. Jadi yang untuk igra' ini yang nombor yang kedua, dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Ni ada 3 fi'il lah yang biasa digunakan untuk yang igra' tadi tu lah. Yang tahzir ni nombor 1. Saya terbaca nombor 1 tadi. Jadi kita ulang balik nombor yang kedua. Dia kata dinasabkan oleh fi'il yang dibuang sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan ni macam sesuai lah dengan fi'il tersebut. Macam contohnya apa? Fi'il yang dibuang tu boleh berupa apa? Boleh berupa if'al, utlub ataupun ilzam, atau yang lainnya. Maknanya kebanyakannya adalah 3 ni lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih. Dan ada juga fi'il amar yang lain. Itu untuk igra'. Kalau tahzir ni, dia kata apa? Dinasabkan oleh fi'il yang dibuang juga, iaitu apa? Ihzar. Ihzar ni yang baru tahzir. Ihzar ni macam suruh kita jauhilah, hindarilah. Itu tahzir. Okey, kita tengok contoh dia. Ni al-khiyanata. Tambahlah fi'il yang dibuang tu apa? Ihzar. Jadi kita tiba-tiba nampak, macam contohlah kita tengah baca kitab kan, tiba-tiba nampak ada permulaan jumlah ni terus ada isim, tiba-tiba jadi nasab. Tak adalah jadi maf'ulun bihi ke apa, sebab tak ada fi'il, tak ada fa'il semua kan. Tiba-tiba dia jadi nasab. Jadi kalau kita tengok benda tu makna baik ke buruk? Kalau benda tu makna baik, contohnya macam al-ikhlas, as-sidqah, as-sadaqah, macam tu, benda-benda yang baik, kita cakaplah dia sebagai apa? Igra'. Sebenarnya dalam poin dekat sini dia nak bagi tahu yang dia nak suruh kita buat benda yang baik. Kalau tahzir, dia nak suruh supaya kita menghindarkan, kita nak ingatkan orang lain untuk menghindarkan. Kalau benda yang buruk lah, contohnya macam al-khamra, ataupun al-khiyanah. Kalau benda yang buruk, tiba-tiba isim yang nasab tu menunjukkan benda yang buruk, kita cakaplah dia sebagai apa? Sebagai tahzir. Ada fi'il yang dibuang. Okey. Jadi kita tengok. Jadi ini kita tahu yang dia jadi dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Fi'il yang dibuang tu adalah ihzar. Ihzar al-khiyanah. Hindarilah khianat. Ataupun iyyaka wal kadhiba. Jauhilah dusta. Okey, ni ada nombor 3. Kita tengok nota kaki lagi. Apa poin dia nak beritahu? Wawnya boleh diberlakukan sebagai huruf atau ataupun waw ma'iyah. Maknanya waw dekat sini, iyyaka wal kadhiba. Okey, iyyaka wal kadhiba kan. Waw ni dia, kita nak cakap waw ataf boleh, waw ma'iyah pun boleh. Sebab apa? Waw ma'iyah selepas dia adalah isim yang mansub. Boleh lah. Waw ataf pun boleh juga terpulang. Maknanya dua-dua keadaan boleh lah. Maknanya apa? Jauhilah dusta. Atau apa ni? Nafsaka wa syarra. Jaga dirimu dari kejahatan. Bolehlah cakap ihfaz ke, ihfaz nafsaka wa syarra. Jagalah dirimu dari kejahatan. Semua ni ada tiba-tiba isim nasab semua. Fi'il tak ada pun. Kan? Dia akan jadi apa? Boleh jadi sebagai igra' ataupun tahzir. Dan ada juga lagi satu. Ini adalah ikhtisas. Ikhtisas ni dia macam bermakna khusus lah. Apa nak bagi tahu khusus apa sebenarnya? Okey, kita tengok. Okey, dia kata ikhtisas adalah menasabkan isim dengan fi'il. Maknanya dia ikhtisas ni menasab, fi'il yang menasabkan tu adalah fi'il apa? Kan kita belajar ni semua memang fi'il yang dibuang. Isim tu akan jadi nasab sebab fi'il yang dibuang. Jadi fi'il yang dibuang dekat sini apa? Ada akhusu, nakhusu, a'ni, na'ni. 4 fi'il ni lah. Cuma ini je lah. Sebenarnya ada 2 fi'il je, tetapi ada 4 sebab dia masukkan dhamir ana dengan nahnu sekali. Sebenarnya ini satu fi'il je, sama je makna. A'ni, na'ni ni sama. Tapi akhusu bila masuk dhamir ana, nakhusu, nahnu. A'ni, ana, na'ni, nahnu. Yang wajib yang dibuang, kita memang tak akan jumpa fi'il ni dekat jumlah. Memang fi'il ni wajib dibuang. Okey, kita tengok contoh dia.
Nahnu al-araba nukrimud dhaifa. Okey, nahnu. Okey, nahnu ni mubtada. Al-arab, patutnya kita kena cari khabar lah kan. Nahnu kan isim di awal kalimat, isim di awal ayat, mubtada. Mana khabar dia? Tak ada. Tiba-tiba jadi nasab pula kat sini. Maknanya ini adalah sebagai ikhtisas. Kami orang Arab memuliakan tetamu. Maknanya ada fi'il yang dibuang. Nahnu, pakailah nakhusu. Kami ni khas, dihaskan sebagai orang Arab. Nukrimu ad-dhaifa, kami memuliakan tetamu. Khas, ada sebenarnya ada fi'il yang dibuang, maknanya khas. Kami ni khas orang Arab memuliakan tetamu. Lepas tu kita tengok lagi satu contoh. Bika Allah arju najahal qasdi. Kepadamu Allah saya mengharapkan kejayaan tujuanku. Suksesnya bahasa Indon Kepadamu. Kepadamu bolehlah letak makna ni. Okey, ni dah ada domir ana, maknanya saya lah nak tunjukkan. Okey, kita letaklah ni. Kepadamu, ya, makna saya Allah, saya mengharapkan berjayanya tujuanku, ataupun sampai tujuanku. Jadi Allah ni, lafaz jalalah ni dia akan jadi apa? Asalnya dia akan jadi maf'ul bih daripada fi'il yang dibuang, tapi kita panggil kat sini sebagai apa? Ikhtisas. Ataupun Allahumma ighfir lana ayyatuhal isabah. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah kami khusus golongan ini. Boleh je letak khusus. Ya Allah, ampunilah kami nakhusu ayyatuhal isabah. Ada nakhusu. Ya Allah, ampunilah kami. Kami ada domir nahnu kami Allahumma ighfir lana. Pakailah nakhusu. Jadi itu je keterangan untuk tiga ni. Jadi ini memang kita susah sikit ataupun jarang lah jumpa dekat kitab. Sebab tu lah dia letak level-level tinggi. Kalau level-level tinggi ni dia akan masukkan sedikit bab-bab yang jarang ada dekat kitab. Tapi tiba-tiba mengejut pula kan, dia keluar. Kita boleh semak balik lah dekat muka surat ni, muka surat 106. Ada bab apa? Iqra', tahzir dan ikhtisas. Okey, lepas tu kita tengok bawah dia ada latihan. Bawah dia ada latihan Contohnya apa? Al-fadilata fa innaha usun najahi. Makna dia apa? Al-fadilata tu maknanya keutamaan ataupun keunggulan. Al-fadilata. Bolehlah benda ni benda baik ni. Bolehlah letak ilzam al-fadilata fa innaha usun najahi. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, inna ni menasabkan isim, merafakkan khabar. Isim inna mana? Domir hiya ni isim inna. Usun najahi adalah khabar kepada inna, jadi rafa' lah. Usun ni maknanya asas, an-najahi kejayaan. Okey, tetaplah ataupun ilzam, tetapkanlah keunggulan, maka sesungguhnya dia tu apa? Keunggulan tersebut adalah asas kepada kejayaan. Lepas tu dekat bawah ni ada kosakata, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak lah kalau tak faham sebahagian perkataan. Jadi insya-Allah itu saja daripada keterangan daripada saya untuk bab iqra', tahzir dan ikhtisas. InsyaAllah saya akan pulangkan kepada Ustaz Omar kalau Ustaz Omar ada sedikit penambahan ataupun keterangan yang lebih jelas, insyaAllah.
ini alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan, kita sama-sama kita belajar nahwu ya. Jadi hari ini kita belajar bab iqra, tahdzir, ikhtisas. Jadi dalam bahasa kita pun ada juga iqra dengan tahdzir ya. Iqra dengan tahdzir, ikhtisas pun ada. Contoh apa maksud iqra? Maksud iqra ni kita nak memperingatkan orang yang kedua, jadi mukhatab, orang yang kedua, mukhatab ya. Untuk dia menjaga sesuatu, itu panggil iqra. Ataupun tahzir ni kita menjagakan seseorang, ataupun cakap bagi dia jagakan diri dia, jaga diri dia daripada yang perkara itu. Jadi kenapa kita kena perlu hazafkan fi'al, tuan-tuan? Sebab kita nak bagi orang jaga daripada sesuatu yang bahaya ataupun yang jahat, kita perlu yang perkataan yang sangat-sangat ringkas, sangat-sangat cepat. Kalau kita tidak, kita contoh cakap ikut, kalau tak hadam fi'alnya, tak hadam fa'alnya, kita mempanjangkan fi'al. Contoh kita nampak kepada jalan, kita sedang berjalan ni dalam hutan, ada harimau. Kawan kita yang jalan dulu tu dia tak perasan tu, kita yang perasan, kita duduk belakang kan. Jadi kita nak bagi ingatkan dia, tahzir, bagi dia jaga diri dia. Kita nak cakap panjang tak boleh, sebab tak ada masa nak cakap panjang. Kalau nak cakap panjang, sejarah panjang mungkin tak habis lagi, sudah dah kena dah. Jadi kita perlu perlu hadamkan fi'al, buangkan fi'al dan buangkan apa yang mungkin. Jadi sebab itu tahzir ni hanya ada satu isim saja maf'ul ya. Dan dari sini kalau kita sudah buang fi'alnya, buang fa'alnya semua, tak adalah kita sebut maf'ul, kita bahkan kita sebut tahzir ataupun iqra ya. Jadi kalau contoh dalam bahasa Arab macam ni, ittaqi nafsaka wal asada, ittaqi nafsaka wal asada. Kita nampak harimau, lepas tu kita cakap panjang ittaqi, yakni menjauhilah diri kamu sendiri daripada harimau. Panjang tak? Panjang kan? Tapi sebab itu kita perlu, jadi ada tahzir ni kita perlu buangkan, hadamkan fi'alnya dan ringkaskan secara yang mungkin. Jadi bahasa kita pun cakap harimau, dua kali ulang dia, terus ingat, oh harimau, ada harimau, macam tu ya. Itu maksud tahzir ataupun iqra ni, untuk dia menjagakan. Contoh dia bawa adik dia ke, lepas tu dia terlepas tangan, dia tak perasan, lepas tu kita duduk belakang, akhaka, jadi jagalah adik kamu. Iqra pada adik-beradik ni kita tak guna untuk tahzir ya, tahzir untuk menjauhkan, tapi iqra ni untuk mendekat, untuk menjaga. Akhaka manahu alzim akhaka. Nah, insyaallah marilah kita kepada saburah papan tulis untuk kita buat contoh-contoh ya, contoh-contoh yang lain lagi daripada kitab, insyaallah. Silakan. Bismillah, kita ada 3. Satunya iqra, iqra'u, tahzir, hadzara yuhadziru tahzir. Tahzir ni maknanya bagi panggil amaran ya, amaran untuk menjaga. Tahzir, hadzara yuhadziru tahziran. Yang satu lagi ikhtisas. Ikhtisas. Iqra, apa maksud iqra tuan-tuan? Maksud iqra di sini kita nak beringatkan kawan kita, orang yang kedua,
ataupun bukan kawan kita, orang lain pun boleh ya, bukan hanya kawan saja. Untuk dia menjagakan sesuatu itu, untuk melazimikan sesuatu itu. Ada dalam buku kita letak as-sidqa. Ada letak as-sidqa. Jujur ya. Mansub, kenapa mansub? Sebab dia ada fi'al yang dipadamkan, fi'al yang dibuang. Jadi ada alzim as-sidqa, alzim as-sidqa. Ataupun kita boleh mentakdirkan fi'alnya lain. Contohnya kallim, takallam sidqa, takallam sidqa, ataupun kul sidqa. Jadi katakanlah kebenaran. Lepas tu ini as-sidqa ini panggil iqra lah, panggil iqra. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak bagi orang itu melazimikan untuk jadi menjagakan perkara itu, bukan untuk menjauhi daripada perkara itu, bahkan untuk menjagakan perkara itu, yakni melazimkan as-sidqa. Dan lain lagi, contoh kita berulang-ulang dua kali. Satu perkataan kita ulang dua kali. Contoh akhaka adik kamu ya. Tapi kita kena baca apa? Kena baca mansub, tak boleh baca akuka ya. Tak boleh baca akuka. Kalau baca akuka, dia adalah jadi mubtada bagi khabar dia mahzuf, ataupun jadi khabar untuk mubtada yang mahzuf. Tak boleh baca akuka. Sebab apa? Sebab kita ada takdir fi'alnya, dan fi'al menasabkan maf'ul ya. Sepatutnya hakikatnya ada fi'al ni, ada fi'al. Contoh fi'al dia apa? Fi'al dia contoh alzim akhaka. Fi'al amar. Jadi hendaklah kamu melazimi ataupun menjagakan saudara kamu, adik kamu ataupun abang kamu. Alzim. Dan kita ni kalau kita ni menzahirkan fi'alnya, sekarang kita tak boleh cakap dia adalah tahzir dah, bahkan iqra dah, bahkan kita cakap dia adalah maf'ul bih. Alzim fi'al apa tuan-tuan? Fi'al amar. Fi'al amar. Akhaka mudhaf ilai maf'ul bih. Kita cakap maf'ul bih. Kalau kita tak hadamkan fi'al, kalau tiba-tiba kita hadamkan fi'al, kita letak ini saja, dia akan jadi iqra, kita kita padamkan ni ya. Bukan tajuk hari ini kita belajar. Tajuk hari ini kita belajar adalah ni. Akhaka. Kita ulang dua kali pun boleh, sekali pun boleh. Tapi penting kita baca nasab. Asmaul khamsah, i'rab dia macam mana? Siapa ingat lagi i'rab dia? Asmaul khamsah. Marfu dengan rufu dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Boleh, bagus, alhamdulillah, masih ingat lagi. Ni dengar, dia ni nasab kan, nasab dengan alif. Akhaka, aku, dia adalah asmaul khamsah kan? Abu, aku, hamuzu, fu. 5 ya. Dan akha ni adalah satu daripada 5 isim yang 5 tu akha, dan i'rab dia nasab dengan alif. Sebab itu kita baca akhaka. Macam mana kita, contoh kita berjalan bawa adik kita kan, di tengah-tengah pegang tangan, tiba-tiba main handphone ke apa ke, kita terlepas dengan adik kita. Lepas dengan adik kita, lepas tu orang yang jalan belakang tu memberi ingatkan kita. Jadi akhaka. Jadi jagalah adik kamu, adik kamu. Kita ulang kan, bahasa kita pun sama. Jadi adik. Maknanya abang tu dia akan ingat baliklah, oh adik saya. Lepas tu dia terus jaga adik dia baliklah. Sebab itu ya, akhaka. Dan iqra ni selalu dia akan selalu mentakdirkan
berapa fi'al? Ada berapa fi'al? Alzim. Alzim, contoh alzim akhaka, jadi melazimkan, jadi menjagakan, ataupun ihfaz. Ada banyak juga lah fi'al yang kita boleh takdirkan sendiri, boleh takdir. As-sidqa maknanya kul sidqa, ini hendaklah katakanlah jadi kejujur. Itu bab iqra, bab tahzir. Bab tahzir ni kita bagi amaran satu untuk jaga diri daripada perkara yang boleh buat bahayakan kepada kita, ataupun perkara yang jahat, ya, perkara yang jahat. Kita dalam buku ada contoh apa? Dalam buku tahzir Al-Khiyanah. Dalam buku Al-Khiyanah ada. Dan satu lagi iyyaka wal kadziba. Iyyaka wal kadzib. Tapi saya bagi contoh lain lah. Saya bagi contoh lain, ya. Iyyaka wal asad. Siapa tahu mana asad? Wal asada. Iyyaka wal asada. Yani jagalah diri kamu daripada apa tuan-tuan? Daripada harimau, singa. Singa. Asad. Jadi jagalah diri kamu daripada singa, ya. Asalnya tengok, kalau kita ni ada sudah tahzir, sudah kurangkan lah ni. Kalau jumlah asal dia macam mana? Jumlah asal dia macam ni. Saya nak terangkan sedikit je lah jumlah asal dia. Jumlah asal dia ittaqi ka. Ittaqi ni fi'al apa? Ittaqi fi'al amar. Fi'al amar maknanya dhamir anta, ada dhamir anta, ya. Dhamir mustatir, dhamir mansub muttasil. Okey, dalam kaedah Arab kita tak boleh kumpulkan dua-dua dhamir kitab. Dhamir yang sama mukhatab dengan mukhatab. Jadi dhamir orang yang kedua lah. Ittaqi dhamir anta, orang yang kedua. Ka tu anta juga, orang yang kedua juga, ya. Tak boleh. Jadi kita perlu memisahkan di antara ittaqi dengan ka ini. Kita tambah ittaqi nafsaka. Jadi Arab akan letak ittaqi nafsaka. Masukkan taukid, nafsu, taukid kan? Sudah belajar. Nafsun ainun. Faham? Boleh faham? Ittaqi nafsaka wal asada. Wal asada. Panjang tak tuan-tuan? Tuan-tuan puan tengok panjang tak? Kalau tengok jumlah asal dia, tengok ni jumlah asal dia ni, ittaqi nafsaka wal asada. Jadi menjauhilah diri kamu daripada singa. Boleh, ya? Jadi sekarang sangat-sangat jauh. Kalau kita bawa tak habis lagi cakap jenis ittaqi nafsaka wal asada. Tak habis lagi sudah kena dah. Tak habis lagi sudah kena ada. Sebab itu dalam bahasa Arab jadi kalim tahzir, untuk guna tahzir ni yang paling pendek lagi bagus. Sebab apa? Sebab kita perlu nak memberi amaran untuk orang tu jaga diri daripada perkara yang bahaya itu. Sebab itu kita tak boleh jadi sebut semua, ya. Kita apa yang kita boleh hazafkan, kita hazaf. Apa yang kita boleh hazafkan, hazaf. Jadi dalam bahasa Arab dia akan hazaf ittaqi, satu hazaf. Nafsaka hazaf, hazaf nafsa aja, tinggal ka. Tapi sekarang ka dhamir dia adalah dhamir mansub munfasil, dhamir mansub muttasil. Tapi sekarang tak ada apa-apa untuk dia muttasil, kita jadikan dhamir mansub munfasil. Jadi iyyaka. Iyyaka. Okey, ya. Asalnya tengok ni, dia mansub muttasil, ya. Mansub muttasil. Terus sekarang kita sudah hazafkan nafs, tinggal ka saja. Sebab itu kita jadikan
dia adalah dhamir mansub munfasil. Dhamir mansub munfasil, tuan-tuan dan puan boleh tengok balik ya pada isim-isim mubni ya. Isim-isim mubni adalah dhamir sana ya. Dhamir marfu', muttasil, marfu', munfasil, mansub, muttasil, mansub, munfasil. Dhamir majrur, muttasil. Ada 5 semua, ada 5 ya. Jadi iyyaka ni adalah dhamir mansub munfasil. Kita jadikan dia iyyaka wal asad. Dan dalam buku letak apa? Iyyaka wal kadzib. Iyyaka wal kadzaba. Jadi menjauhilah diri kamu daripada tipu. Jangan cakap tipu ya. Jangan cakap tipu. Okey. Tahzir tu kita perlu jadi sangat-sangat ringkas. Sebab apa? Sebab kita tak nak panjangkan kalam kita. Kalau kita panjangkan, mungkin orang tu sudah jatuh ke bahaya, yakni kepada perkara yang bahaya itu. Dan juga sama, juga ada takrat juga. Iqra ada takrat jadi takrat 2 kalimah. Contoh akhaka. Dalam tahzir juga ada takrat. Ada takrat. Contoh tariq, jalan. Contoh kat jalan kita lalu tu ada apa? Ada longkang. Tak tutup. Lupa tutup. Orang lain buka lepas tu tak tutup kan? Dia jalan-jalan tak perasan longkang tu. Kita duduk belakang, kita cakap apa? Sini jelah. Ni bagian takrat macam akhaka tu lah. At-tariq. At-tariqa. Kita baca nasab lah tuan-tuan. Ni tengok nasab ni. So apa? Sebab dia ada takdir fi'al. Ada takdir fi'al ya. Ini ba'id. Tahzir ni ada apa-apa takdir fi'alnya? Ada banyak takdirnya. Boleh saya tulis lah? Ada takdir ba'id fi'al amar ya. Ba'ada yubaidu. Boleh tasrih Syahid? Ba'ada yubaidu muba'adatan bi'adan muba'adun ba'idatu ba'id muba'adun. Masya Allah, jazakallah. Ada kan? Ada ba'id kan? Ada. Ada ba'id la tu ba'id. Ba'id maknanya jauhikanlah diri kamu, jauhikanlah. Okey, ba'id ya. Ba'id ataupun ijtanib. Ijtanib. Fi'al amar juga. Sebab kita apa tahzir ni maknanya kita perlu perintahkan orang untuk menjagakan daripada perkara itu. Kita memang kena fi'al amar lah. Kena fi'al amar. Ba'id, ijtanib, ittaqi. Ittaqi. Boleh ya tuan-tuan? Tengok ba'id, ijtanib, ittaqi ataupun tabaat. Boleh tasrif satu lagi. Ijtanaba yajtanibu istinaban mustanaban fahuwa mustanibun wa dhaka mustanabun. Ijtanib la tajtanib mustanabun mustanabun. Ijtanib la tajtanib. Ijtanib la tajtanib. Ya, ijtanib fi'al amar. Ijtanib fi'al amar. Jadi depikanlah kamu, depikan. Jadi kita boleh takdir jadi ba'id ataupun ijtanib. Tapi kita takdir ijtanib lagi sesuai ya. Ijtanib jadi depikan kamu. Kita tengah-tengah jalan nampak lukang, ada lubang ataupun jalan itu ada perkara yang bahaya, mungkin kita boleh jatuh dalam perkara itu. Kita cakap at-tariq maknanya ijtanib at-tariq. Jadi mendepikan diri kamu daripada jalan itu. Jangan pergi dekat tempat itu sebab tempat itu bahaya, jalan itu bahaya. Okey ya, boleh faham takrat. Tapi takrat di sini dengan di sini apa biasanya tuan-tuan? Ada biasa ya. Yang ikra di sini ni ikra akak untuk bagi dia jaga adik dia, bukan untuk dia bagi dia jauh daripada adik dia. Adik dia bukan musuh dia. Adik dia bukan musuh dia. Di sini tarik kita bukan dia suruh dia jaga untuk
melazimikan jalan itu, bahkan untuk menjauhi daripada jalan itu. Sebab apa? Sebab jalan itu ada perkara ataupun ada lubang, ada perkara yang bahaya bagi dia lah. Sebab itu kita tak nak bagi dia ikut jalan itu. Okey, boleh fahamnya? Ada tekrat sama-sama. Sini ada tekrat, sini pun ada tekrat. Tapi kalau contoh adu, kita boleh takdir adu waka. Adu wakanya ni musuh kamu. Ini untuk jaga jauh daripada musuh kita. Itu dan sekadar ni cukup ya. Bagian apa? Bagian tahzid. Marilah kita sambung lagi ke bagian apa tuan-tuan? Bagian ikhtisas. Ikhtisas tu ada berapa kalimah saja yang mengkhususkannya? Ikhtisas. Ikhtisas, contoh a'ni, yakni, akhusu, nakhusu, boleh ya. Kalimah tu khassa ataupun a'na, yu'ni ya. A'ni ataupun akhusu. Akhusu. Tiba-tiba kita nak nampak dalam satu jumlah, contoh macam dalam buku lah, contoh dalam buku nahnu al-araba nukrimu an-nas. Dalam buku kita letak nukrimud daif, tapi di sini saya bagi contoh nukrimun nas. Semua orang kita boleh ikram, boleh memuliakan. Orang penting orang Islam sama-sama saudara ya. Ni tapi maksudnya kita jadi Nahnu araba kita takdir dalam fi'al itu akhusu Arab. Jadi kami khas saja orang Arab yang memuliakan apa? Memuliakan tetamu. Kita boleh ambil misal lain. Misal ni misal Arab kita ni bukan Arab tu panggil apa? Ajami ya. Misal lain ya. Boleh nak sini boleh nampak. Okey. Sal alif di sini. Ikhtisas. Ikhtisas ya. Nahnu al-a'jami. Nahnu nahnu jamiyah. Okey, nata'allama di sini. Nata'allamu araba. Okey. Boleh ya? Di sini kita tengok tuan-tuan. Di sini tengok nahnu apa? Nahnu sebagai apa? Mubtada. Kita cari khabarnya. Khabarnya kan marfu juga. Khabarnya kalau rupa isim kan baca marfu, tapi di sini isim ada isim. Nampak isim alamat isim mana? Alamat isim. Alif lam. Dia kalau khabar dia fi'al kita tak ada cakap apa. Jumlahnya hukumnya hukum rufu', tapi di sini isim mufrad dia kena baca rufu', tapi di sini kenapa tak baca rufu'? Baca nasab. Al-a'jamiyah. Ajam mananya orang bukan orang Arab. Ajam tu semualah, orang Malaysia kita, orang Kamboja, orang Vietnam, Laos, Thailand, itu panggil orang ajam. Selain Arab memang panggil ajam. Ni nahnu al-a'jamiyah. Tengok sekarang kalau kita cakap ni khabarnya tak boleh. So apa? Khabar tak boleh baca, tak baca nasab. Dia akan baca apa? Dia akan baca rufu'. Kalau tak ada ambil nasab lah.
Jadi sekarang dia ada takdir. Nahnu, jadi nahnu nakhussu. Takdir dia nakhussu. Di sini ada ai ya, tulis tak nampak ya. Nahnu, ada takdirnya, ada takdir dalam ya, ada takdir dalam ni. Nakhussu, ini kami khas orang ajam, belajar bahasa Arab, nata'allamul Arabah, ataupun belajar Arabiyah, boleh tambah Arabiyah sini, Arabiyata. Okey, nata'allamul Arabiyah. Kami belajar Arab. Kita orang ajam, kita kena belajar bahasa Arab lah. Kalau kita nak faham betul-betul, kalau kita faham Arab baru kita boleh terjemah hadis, baru faham makna ayat Quran. Kalau kita tak faham bahasa Arab, macam mana kita boleh faham hadis Nabi, boleh faham ayat Qurannya? Jadi nahnu al-ajamiyah nakhussu, jadi ada takdirnya nakhussu al-ajamiyah nata'allamul Arabiyah. Okey, itu saja yang ikhtisas ya. Ataupun boleh kita boleh takdirkan fi'al apa? Fi'al na'ni. Kami bermaksudkan ya, na'ni. Dalam bahasa Arab ada ya na'ni ataupun yakni. Banyak orang guna yakni ya. Banyak orang guna yakni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pada bab af'alul madhi wa dham. Bismillah. InsyaAllah bab yang baru, bab af'alul madhi wa dham. Okey. Jadi af'alul madhi ini adalah untuk mula-mula dia akan bagi contoh huraian kemudian. Ini dia kasih contoh lah. Ni'maz zadu at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Untuk maknanya nikmat ni sebaik-baik lah. Contoh ada af'alul zam. Contoh dia bi'sal khuluqu al-khiyanatu. Seburuk-buruk akhlak adalah khianat. Maknanya bi'sa ni maknanya seburuk-buruk lah. Maknanya af'alul dia ada dua jenis. Af'alul ni kita tahu kalau masuk af'al mesti dia maknanya fa'il kan. Fa'il kata kerja. Af'alul madhi wa zam dia ada dua. Madhi wa zam. Madhi ni untuk memuji, zam ni pula untuk mencela. Ada fa'il khas dia. Okey, kita dah tengok satu contoh, kita tengok huraian dia. Af'alul madhi adalah fa'il yang digunakan untuk memuji. Af'alul zam pula apa? Af'alul zam ni adalah fa'il yang digunakan untuk mencela. Untuk menunjukkan sesuatu benda yang buruk tu lah. Okey. Ni'mah fi'il jami'. Fi'il jami' ni maknanya apa? Fi'il jami' ni maknanya fi'il yang tak ada tasrif. Maknanya kalau kataba ada tasrif dia, kataba yaktubu katban fahuwa katibun. Tapi kalau fi'il jami' dia tak ada tasrif. Memang dia ini saja. Dia ni'mah. Dia memang tak ada tasrif. Itulah fi'il jami'. Okey, ni'mah fi'il jami'. Az-zadu dia punya fa'il lah.
At-taqwa yang dipuji. Kita panggil apa? Al-mahsus bil madhi. Sebab apa yang dipuji tu adalah taqwa, bukan bekal. Yang mana yang sebaik-baik bekal adalah taqwa, bukan sebaik-baik taqwa adalah bekal, bukan. Taqwa tu jadi al-mahsus bil madhi. Yang benda yang perkara yang dipuji tu kita panggil al-mahsus bil madhi. Lepas tu okey, dia ada bagi tahu pasal mahsus. Mahsus ni dia kena makrifah ataupun nakirah yang memberi faedah apa? Seperti dinaati. Memberi faedah macam naat lah. Dan dia kata mahsus sentiasa rafa' kerana sebagai mubtada' dari jumlah sebelumnya atau sebagai khabar dari mubtada' yang dibuang. Dari contoh macam mana? Ni'maz zadu at-taqwa. Mubtada' yang dibuang adalah huwa. Sehingga kalau dinampakkan dia jadi macam mana? Ni'maz zadu huwa. Macam itulah asalnya. Ni'maz zadu huwa at-taqwa, dia akan jadi khabar. Tetapi kadang-kadang boleh juga dia jadi mubtada'. Sebagai mubtada' boleh, khabar boleh. Dia macam mubtada', ini adalah khabar lah, huwa at-taqwa, macam tu. Lepas tu pada contoh habba Fatimatu imra'atan. Tengok dekat situ ada habba Fatimatu imra'atan. Yang ketiga tu. Pada contoh ni perinciannya maknanya sekali yang lebih jelas sikit. Habba ni fa'il madi, Fatimatu ni fa'il. Digelar sebagai al-mahsus bil madhi. Fa'il kepada apa? Fa'il kepada ni lah, al-mahsus bil madhi ni, fa'il kepada fa'il ni. Dan imra'atan tu ada apa? Dia jadi tamyiz pula. Imra'atan ni jadi tamyiz. Sebaik-baik Fatimah itu apa? Sebaik-baik Fatimah itu adalah perempuan. Baiklah. Lepas tu imra'atan ni jadi tamyiz lah. Lepas tu okey, dia kata pada contoh habbaza rajulan Khalidun. Okey, perinciannya, takrif dia sebagai berikutlah. Habba ni sebagai khabar muqaddam. Za ni adalah isim isyarah. Isim isyarah dia akan jadi fa'il kepada habba. Lepas tu rajulan dia jadi tamyiz. Rajulan ni dia jadi tamyiz. Khalidun mahsus sebagai mubtada muakhar. Maknanya macam habaza ni dia adalah khabar muqaddam. Patutnya dia khabar tapi diawalkan. Za ni dia akan jadi fa'il lah, fa'il kepada habba. Isim isyarah asal dia isim isyarah jadi fa'il kepada habba. Rajulan jadi tamyiz. Khalidun dia mahsus. Khalidun ni dia mahsus. Dan juga dia dijadikan sebagai mubtada. Mubtada apa? Mubtada muakhar. Lepas tu dia ada bagi tahu mahsus kadang-kadang dia dibuang kerana sudah boleh diketahui dari kalimat sebelumnya. Kadang-kadang mahsus ni dibuang. Maknanya tak perlulah sebab kita dah tahu. Contohnya apa? Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dia ada bagi tahu yang mana mahsus ni dia apa ni lah, memang dekat sini mahsus dia tak ada, mahsus dia dibuang. Macam ni lah. Asalnya macam ni. Ai ni maknanya iaitu fa ni'mal mahidun nahnu. Asalnya ada nahnu, tapi nahnu tu dibuang. Sebab apa? Kita dah tahu. Macam tu. Sebab itulah dia dibuang. Asalnya wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun nahnu. Tapi disebabkan kita dah tahu dah siapa mahsus dia, kita tak perlulah kita just cakap fa ni'mal mahidun. Al-Zariyat ayat 46. Nahnu ni lah asalnya mahsus tetapi dibuang. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan. Maksudnya mana? Adalah kami. Mana Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tahu. Kita semua dah tahu dah. Allah Subhanahu Wa Taala yang sebaik-baik yang menghamparkan. Kita tak perlulah macam tak. Jadi nahnu ni tak perlulah ada sebab kita dah faham. Inilah dia untuk ta'rif pasal af'alul madhi dengan zam. Kalau mahsus, kenapa dia cakap mahsus je? Kenapa dia tak cakap
mahsus bil madhi, tak cakap mahsus bizam. Sebab kita tengoklah kalau fi'il tu af'alul madhi, kita cakaplah mahsus dia tu mahsus bil madhi. Kalau fi'il dia tu adalah fi'il zam, fi'il yang untuk mencela, kita cakaplah dia punya mahsus tu al-mahsus bil zam. Tengoklah kalau benda tu macam nak ditunjukkan pada celaan. Contohnya macam, yalah, kalau kita tengok yang af'alul madhi, ni'maz zadu at-taqwa kan. Jadi benda yang baik itu apa? Adalah takwa. Lepas tu kalau af'alul zam, kita tengok bi'sal khuluqu al-khiyanatu. Okey, bi'sa ni maknanya seburuk-buruk. Apa benda yang buruk tu? Yang buruk tu adalah khianat, bukan akhlak. Akhlak tak buruk. Khianat yang buruk. Kita panggil lah dia al-mahsus bidzam. Kalau af'alul madhi, al-mahsus bil madhi. Jadi kita kena ingat al-mahsus bil madhi ni dengan af'alul zam ni, dia digunakan sebagai fi'il-fi'il yang jamid. Fi'il-fi'il yang jamid ni fi'il-fi'il apa? Fi'il-fi'il yang tidak bertasrif. Memang tidak ada tasrif lah fi'il-fi'il ni. Okey, itulah digelar sebagai fi'il jamid. Tetapi macam biasa tetap kena ada fa'il jugalah. Cuma bentuk dia lain. Ada bi'sa, ada ni'mah. Bukan macam bentuk fi'il biasalah. Bentuk fi'il macam kataba ke, nasara ke, ataupun qala ke. Lepas tu akhir sekali bawah dia tu ada latihan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh buat lah. Contohnya apa? Cari af'alul madhi dan zam serta mahsusnya. Okey. Ni'mah adalah af'alul madhi. As-sahibu dia akan jadi fa'il kepada ni'mah. Al-kitabu dia akan dipanggil sebagai apa? Al-mahsus bil madhi. Sebaik-baik sahabat itu adalah kitab. Jadi yang baik itu apa? Sahabat ke kitab? Yang baik itu adalah kitab. Okey. InsyaAllah itu saja penerangan daripada saya untuk af'alul madhi wazam ni. Saya akan pulangkan kepada Ustaz Omar untuk menjelaskan atau ada penambahan apa-apa ke, InsyaAllah. Baik tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama belajar lagi af'alul madhi dengan af'alul zammi. Af'alul madhi wa zammi ya. Tajuk dia memang af'alul madhi wa zammi. Nampak ada dua af'al, jama'an banyak kan siganya. Jadi af'alul madhi ini untuk fi'al untuk memuji, memuji ya. Af'alul zammi untuk mencela. Kunna nantaziruka ya Ustaz. Sari'an nanu intahayna min dars. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita bolehlah tulis sedikit daripada af'alul madhi dengan af'alul zammi ya. من فضلك احذف هذا، امسح.
Okey, tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Rasulullah, mari kita tulis ini af'alul madhi wa dhammi. Af'alul madhi. Af'alul madhi ada dua aja. Ini panggil fi'la madhi. Fi'la madhi. Sebab apa? Sebab ada dua fi'al saja. Sebab itu kita panggil fi'la ad-madhi. Fi'la ad-madhi. Dia mudhaf ilaih kan? Asalnya fi'lun mufrad, fi'lun, fi'lani. Jadi sekarang apabila mudhaf, apabila dia idhafah kepada isim yang lain, dia akan buang nunnya. Nunnya akan dibuang. Jadi kita baca fi'la al-madhi. Dia ada dua sirah saja, ada dua fi'al saja. Boleh ya? Apa fi'al dia? Ni'ma. Ni'ma dan habba. Habbazaza itu isim isyarah, bukan fi'al dia yang sebenarnya, isim isyarah. Jadi habba saja. Dan di sini ada juga dua fi'al. Az-zammi ada dua juga fi'al. Fi'la az-zammi. Okey, dia ada apa? Bi'sa dengan sa'a. Ada dua fi'al juga. Sekarang kita uraikan fi'la al-madhi. Fi'la al-madhi. Fi'la al-madhi contoh fi'la ni'ma. Bukan na'amnya, ni'ma. Ni'ma az-zadu at-taqwa. Sekarang kita tengok di sini fi'la ni panggil fi'al madhi. Fi'al madhi. Az-zadu apa? Az-zadu fa'alnya. Fa'alnya ya. At-taqwa dia adalah maksus, bukan mahsus ya. Ada ini musannif tulis maksus ya. Tulis maksus. Jadi maksus bil madhi. Bil madhi. Maksus bil madhi. Dan at-taqwa ini dia sebagai mubtada bagi jumlah yang sebelumnya, ataupun dia baca rufu' karena apa? Ataupun ada dua. Yang pertamanya dia jadi mubtada untuk jumlah yang sebelum ni. Jumlah sebelum ni akan jadi khabar muqaddam lah ya. Ataupun dia khabar bagi mubtada yang mahzuf, bagi mubtada yang mahzuf. Mubtada yang mahzuf tu apa dia? Contoh at-taqwa khabar bagi jumlah yani huwa. Bagi mubtada yang mahzuf huwa ya. Dia khabar ya. Khabar mahzufu mubtada, mahzuf mubtada. Sekarang dan satu contoh lain lagi. Contoh tamjiz ya. Contoh habbaza. Habbaza rajulan. Zaidun. Zaidun ya. Dan di sini habbaza kita tengok habbani fi'al madhi. Fi'al madhi dzani isim isyarah. Dzani isim isyarah.
Nampak tuan-tuan? Nampak isim isyarah? Boleh? Boleh nampak ah? Boleh nampak ya, isim isyarah. Rajulan. Rajulan ini adalah tamyiz. Kita tulis jauh-jauh sikit supaya apanya? Tak orang dengar tak jelas sangat. Bada rajulan habbadani ini adalah fi'al madhi. Za ini nih, za isim isyarah. Rajulan tamyiz. Zaidun baca rufu' karena apa? Karena dia maksus bil madhi. Maksud bil madhi. Rajulannya tengok habba fi'al madhi, za isim isyarah, rajulan tamyiz, Zaidun maksus bil madhi. Sekarang kita sudah ada tamyiz, mana mumayyiznya? Mumayyiznya adalah za. Za di sini ya. Jadi kita tengok sekarang, boleh juga kita bacakan habbada Zaidun rajulan. Boleh ya? Tapi kena ada muwafaqah, mufrad dengan mufrad, tasniyah dengan tasniyah, jamak dengan jamak. Muwafaqah persamaan. Persamaan, muwafaqah. Persamaan. Adapun sini misal tamyiz. Ada satu misal lagi, dia adalah hal. Saya bagi satu contoh untuk hal ya. Habbaza raqiban. Raqiban halan, Ustaz? Raqiban Umarulah, isim ghair musrif. Umaru. Sekarang habba, seperti yang bawah itulah, habba fi'al madhi, fi'al madhi. Za ini za ini dia isim isyarah. Tulis isyarah je lah, tak payah tulis isimnya. Kita boleh rujuk balik yang bawah tu ya, isyarah. Raqiban ni masalah raqiban ni. Tadi rajulan itu tamyiz, raqiban ni bukan tamyiz dah. Raqiban ni jadi hal. Hal kan kita sudah belajar hal. Umaru maksus bil madhi. Habbaza tu zal pada ada alif. Ada? Saya tulis kurang alif. Okey. Alif tadi. Alif tak ada Ustaz? Ada. Sebab isim isyarah ya. Isim isyarah. Isim isyarah tu asalnya za saja. Tambah ha itu litanbih. Litanbih untuk bagi ingat. Ini. Okey, ada juga ya. Jadi raqiban ini adalah hal, dan Umar ini panggil dia maksud bil madhi. Maksud bil madhi. Ada fi'al madhi pasti ada maksud bil madhi ya. Ada. Yang dipuji ini Umar. Maksud dia ya, khas bagi dia ya. Dan syaratnya sama, kita guna bi'sa dengan sa'am. Bi'sa dengan sa'a. Kita bagi satu contoh daripada sa'a ya. Bi'sa as-sahibu al-kha'in. Kayu tu. Kalau air Bi'sa tarik. Mana kayu? Ambil. Tarik. as-sahibu. Hadi nak kerja Petronas senang, sapu tingkap kereta.
Al-kha'inu. Bi'sa sahibu ni fa'alnya. Bi'sa fi'al apa tuan? Fi'al zammi. Fa'al. As-sahibu fa'al. Fa'al bi'sa baca rufu'. Al-kha'inu dia maksus bil zammi. Mereka tahu tak apa Zammi maksud di Zammi? Satu dah bagi tak? Tahu. Zammi yang ni fi'al yang apa panggil menjala, yang fi'al yang tak baik, bisa seburuk-buruk lah, seburuk-buruk ataupun seburuk sahabat kita adalah orang yang berkhianat, orang yang khianat. Ini asal dia adalah mubtada bagi jumlah sebelumnya, dia sebab itu baca rufu' ataupun dia khabar bagi mubtada yang dibuang, mubtada yang dibuang. Takdirnya huwa. Kalau kita cakap ni adalah khabar, qain khabar, maknanya mubtada sudah dihazaf. Mubtada dia apa tuan-tuan? Mubtada, tulis mubtadanya ni khabar ya, dan mubtadanya demit huwa. Boleh ya, demit huwa. Bi'sa as-sahibu al-qainu. Sahibu huwa al-qain. Ya, mubtada dia dihazaf. Kalau kita kata ni adalah khabar, kalau kita kata ni mubtada, maknanya dia mubtada bagi jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya akan jadi khabar muqaddam. Itu sajalah tuan-tuan dan puan. Kita boleh rujuk balik. Jadi sama macam ismu tafdil lah. Ya. Ada terjemahan ismu tafdil. Isim tafdil. Macam mana ya? Kaifa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sebenarnya dalam bab bi'sa dan juga ni'mah ni, dia terjemahan dia sama macam ismu tafdil. Makna kalau kita panggil bi'sa sahibu adalah seburuk-buruk kawan, ataupun kawan yang paling buruk adalah pengkhianat. Dalam bahasa Melayu kita kata apa? Sahabat yang paling teruk adalah pengkhianat. Tapi kalau terjemah sebiji bi'sa seburuk-buruk, as-sahibu sahabat, al-khainu adalah pengkhianat. Okey. Kita alhamdulillah telah diwarai panjang tadi mengenai dengan bi'sa dan juga ni'mah. Sekarang tanpa melengahkan masa, kita masuk dalam slot yang kedua, iaitu slot ilmu sarfi, sarf. Tuan-tuan, kita dah dalam perbincangan atas wazan fa'ila yaf'alu, antaranya fi'il mudha'af kita dah bincangkan semalam, fi'il ajwaf juga kita telah bincangkan pada semalam, dan fi'il misal juga kita telah bincangkan semalam. Cuma hari ini insya-Allah taala kita akan masuk fi'il fa'ila yaf'alu, tapi fi'il naqis. Tuan-tuan, fi'il untuk fa'ila yaf'alu ni dipanggil fi'il sulasi mujarrad, 3 huruf. Dan dia sangat mudah kerana hurufnya sedikit dan dia telah decentralizekan melainkan ismun masdar. Tapi tuan-tuan harus diingat pada mana walaupun dia fi'il yang 3 huruf, tetapi bila masuk fi'il naqis, fi'il mahmus, fi'il misal, walaupun 3 huruf tapi dia ada sedikit perubahan pada wazannya. Itu yang perlu tuan-tuan highlightkan, seperti yang saya sebutkan pada hari-hari yang lalu. InsyaAllah hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-85. Kita lihat fi'il naqis. Tuan-tuan ingat satu pun tak apa dah, tuan-tuan boleh kiaskan yang baki. Okey. Radiya yarda ridan. Ridan mardatan. Mana rida? Mana setuju, rela. Baqiya yabqa, mana masih ataupun tetap ataupun berbaki.
ataupun kekal. Khasyiya yakhsha, takut. Khafiya yakhfa, tersembunyi dia. Sadia yasda, mana lembab. Salia yasla, tidak ingat, mana melupakan. Tidak ingat ataupun melupakan. Syaqiya yashqa, mana celaka. Dhahiya yadha, mana cerah. Waktu duha cerah. Saghiya yasgha, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Okey, walitasgha daripada saghiya yasgha, maknanya cenderung mendengar. Taghiya yatgha, mana melampaui batas. Ariya yar'a, ariya ya'ra, ariya ya'ra, mana telanjang, berbogel. Tanpa melengahkan masa, sebelum kita masuk kepada latihan yang berikutnya, sama-sama kita dengar dendangan daripada 3 orang pelajar kita, Syafiq, Hafiz dan juga Ustaz Syahir. Falyatafaddalu ma'jurin. InsyaAllah buka pada muka surat 85. Buka pada muka surat 85, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih, insyaAllah. Ba' fa'ila yaf'alu bina naqis. Radiya yarda ridan wa mardatan, fahuwa radin wa zaka mardiyun. Irda la tarda mardan mardan, irda la tarda mardan mardan. Baqiya yabqa baqaan wa mabqan, fahuwa baqin wa zaka mabqiyun. Ibqa la tabqa mabqan mabqan, ibqa la tabqa mabqan mabqan. Khasyiya yakhsha khasyatan wa makhsyan, fahuwa khasyin wa dhaka makhsyun. Ikhsha la takhsha makhsyan makhsyan, ikhsha la takhsha makhsyan makhsyan. Khafiya yakhfa khifaan wa makhfan, fahuwa khafiyun wa zaka makhfiyun. Ikhfa la takhfa makhfan makhfan, ikhfa la takhfa makhfan makhfan. Sadiya yasda sidan wa masdan, fahuwa sadin wa zaka masdiyun. Isdala tasda masdan masdan, isdala tasda masdan masdan. Saliya yasla suliyan wa maslan, fahuwa saliyun wa zaka masliyun. Islala tasla maslan maslan, islala tasla maslan maslan. Syaqiya yashqa syaqawatan mashqan, fahuwa syaqiyun wa zaka mashqiyun. Ishqala tashqa mashqan mashqan, ishqala tashqa mashqan mashqan. Saghiya yaskha sakhan wa maskhan, fahuwa sakhin wa zaka maskhiyun. Iskhala taskha maskhan maskhan, iskhala taskha maskhan maskhan. Saghiya yasgha saghan wa masghan, fahuwa saghin wa zaka masghiyun.
إصغى لا تصغى مسغا مسغا إصغى لا تصغى مسغا مسغا طغيا يطغى طغيا وما طغيان فهو طاغي وذاك مطغي إطغى لا تطغى مطغى مطغى إطغى لا تطغى مطغى مطغى عريا يعرى عرية ومعرا فهو عري وذاك معري إعرى لا تعرى معرا معرا إعرى لا تعرى معرا معرا Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi cuma sedikit pembetulan tadi saya tersedak sebut dhahiyah. Bukan dhahiyah tu, sakhiyah. Cerah sedikit pembetulanlah. Okey, sakhiyah. Dhahiyah tu makna sacrifice pengorbanan. Dhaha, udhiyah, binatang korban. Okey. Sakhiyah makna cerah, nampak. Sakhiyah yaskha sakhan wa maskhan. Okey. Kita tengok latihan utlub mardhatillah. Tuntutlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mardhatallah, mardhata maf'ulun bih, bukan mardhatillah. Mardhatallah maf'ulun bih. I'rabnya sirahnya adalah sirah, format adalah format ismul masdar, iaitu masdar mimi. Tayyib, kerana ismul masdar dia ridan. Masdar mimi mardat, mardat Allah. Nombor dua, ma'indallahi baqa. Baqin, baqin tiada. Apa yang di sisi Allah itu kekal, kekal. Jadi baqin adalah ismul fa'il daripada baqiya yabqa. Baik. Okey. Nombor tiga, al-buka'u min khasyatillahi ni'matun. Menangis kerana takutkan Allah adalah satu nikmat. Nampak al-buka'u min khasyatillahi ni'matun. Menangis kerana takutkan Allah satu nikmat. Khasyatillah daripada khasya yakhsha khasyatun. Makhshan ismu masdar mimi. Okey, khasyah adalah ismul masdar. La yakhfa 'ala Allahi syai'un. Tidak sembunyi sesuatu pun ke atas Allah. La yakhfa adalah yakhfa fi'al al-mudhari'. Sadiya yasda al-ardu fi hadhihi al-qaryah, telah lembab. Lembab bumi, tanah telah lembab di kampung ini. Tasda adalah fi'al al-mudhari'. Nombor 6 kita lihat. Isla ma asabak. Isla ma asabak daripada saliya yasla, jadi isla ma asabak. Kamu tinggalkanlah, kamu lupakanlah apa yang menimpa kamu. Nombor 7, asyaqawatu fid dunya wal akhirah min i'radin 'anillah. Kecelakaan di dunia dan juga akhirat, ia kerana berpaling daripada Allah. Asyaqawah daripada syaqiya yashqa. Syaqiya yashqa syaqawatan, ismul masdar. Nombor 8, taskha hadhihi al-lailah bihudurik. Bukan tadha, bukan tadha. Tuan-tuan betul kan? Nombor 8, tuan-tuan dengar elok-elok. Nombor 8 bukan tadha. Nombor 8 dot itu tu bukan dot, tu sod. Yang titik tu gantikan, letakkan di sebelah dia, sebelah ha, jadi kha. Jadi taskha. Daripada sakhiya yaskha, maknanya telah cerah.
cerah malam ini dengan kehadiran kamu. La tasugh saghiya yasgha la tasgha al-ghibata. Jangan kamu nak cenderung nak mendengar, mengumpat. Fi'il nahi tu la tasgha. Nombor 10, Fir'aunu malikun taghid. Fir'aun adalah raja yang taghid, yang melampaui batas. Jelas yang apa? Melampaui batas. Taghid adalah ismul fa'il. Daripada tagha yata, daripada taghiya yata. Okey, Fir'aun adalah raja yang melampaui batas. Itu fi'il fa'ila yaf'alu wazan kita belajar hari ni insya-Allah. Dan ini sekarang kita masuk atas wazan fa'ila yaf'alu, tapi fi'il ni adalah fi'il lafif maqrun, bukan mafruq, lafif maqrun. Contoh qawiya yaqwa, quwwatan wa maqwan, kuat, gagah perkasa. Jawiya yajwa jawan, nampak jawiya yajwa jawan. Makna telah jatuh cinta. Hayya yahya hayatan wa mahyan, hidup. Rawiya yarwa rayyan, mana minum sampai puas. Rawiya yarwa rayyan. Ismul fa'il adalah rayyan. Ada syurga namanya syurga rayyan. Untuk orang-orang yang berpuasa je boleh masuk. Sawiya yaswa siwan, lurus. Maswan sawiyun. Dawiya yadwa dayyan wa madwan adwa, yang kurus. Ayya, tidak mampu ataupun lelah, letih, tak mampu, lelah, penat dia. Ayya ya'ya ayyan. Orang yang penat ismul fa'il dia ayyun. Itulah sifat musyabbahah tu, bukan ismul fa'il cuma ditompang kolom je, sebab tak ada kolom sifat musyabbahah. Sebelum kita masuk latihan, sama-sama kita panggil pelajar-pelajar kita, ta'alau ma'an linataghanna falyatafaddalu mashkurin. Kita buka pada muka surat 86, bab fa'ila yaf'alu bina lafz makrun. Qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan fa huwa qawiyyun wa zaka maqwiyun. Iqwala taqwa maqwan maqwan, iqwala taqwa maqwan maqwan. Jawiya yajwa jawan wa majwan fa huwa jawin wa zaka majwiyun. Ijwala tajwa majwan majwan, ijwala tajwa majwan majwan. Hayya yahya hayatan wa mahyan fa huwa hayyun wa zaka mahyun. Ihya la tahya mahyan mahyan, ihya la tahya mahyan mahyan. Rawiya yarwa rayan wa maryan fa huwa rayanun wa zaka marwiyun. Irwa la tarwa marwan marwan, irwa la tarwa marwan marwan. Sawiya yaswa siwan wa maswan fa huwa sawiyun wa dhaka maswiyun. Iswala taswa maswan maswan, iswala taswa maswan maswan.
ضوي يدوى ضيا ومدوى فهو مدوى وذاك مدوي إذ ولا تدوى مدوى مدوى إذ ولا تدوى مدوى مدوى عيا يا عيا عيا ومعيا فهو عي وذاك معوي ولا تعيا معيا معيا ولا تعيا معيا معيا. Oh, sebelah dulu. Baik, kita buka pada muka surat 87. Ba fa'il la yaf'alu bina ala fif mafru'. وجيا يوجا وجا وموجا فهو واجي وذاك موجي إجا توجا موجا موجا إجا توجا موجا موجا. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terus latihan yang pertama pada hari ini, iaitu quwwatul muslimin fi imanihim. Quwwah, bukan gahwa, bukan qahwa. Qahwa adalah kopi. Kopi qahwa, gahwa. Kalau maqaha adalah kafe. Kalau qahwa adalah kopi. Quwwatul muslimin fi imanihim, kekuatan orang Islam. Quwwah daripada qawiya ya qawa, quwwatan wa maqawan. Okey, quwwatan ismul masdar. Nombor 2 yajwa, daripada jawiya yajwa, hamzatu faridah. Hamzah telah jatuh cinta kepada Faridah. Okey, yajwa adalah fi'lul mudhari'. Al hayatu fi dhilalil Quran ni'matun, iaitu kehidupan ini dalam naungan Al-Quran satu kenikmatan. Ni'matun dari al-hayatu daripada hayya ya hayya, hayatan wa mahyan, fahuwa hayyun wa dhaka mahyun. Ihya la tahya mahyan mahyan, ihya la tahya mahyan mahyan. Okey, jelas Ismul masdar al-hayah. Nombor 4, ana rayyanun jiddan ba'da syurbi hadzal ma'. Aku ni adalah orang yang sangat puas. Rayyan, dia dalam kolom ismul maf'ul, tapi sebenarnya dia adalah sifat musyabbahah, iaitu aku adalah orang yang orang yang minum dengan puas sangat. Selepas meminum air ini, aku rasa puas sangat. Nombor 5, usbut ala tariqi sawiyyi, kamu tetaplah di atas jalan yang lurus as-sawi, daripada sawiya yaswa siwan wa maswan, okey, fa huwa sawiyun wa dhaka maswiyun, sawiyun wa maswiyun. Okey, sawiyun adalah ismul, dia sifat musyabahah juga yang lurus. Okey, Sadiqi Ahmadu adwa, kawanku ini adalah Ahmad yang adwa, yang sangat kurus. Dia sifat adwa, yang sangat kurus. Okey, dia dikategorikan seperti isim fa'il lah. Ta'yiya ta'ya Fatimatu an ilqa'il muhadarah. Fatimah tak larat lah, letih dan lesu dia untuk menyampaikan pengajian. Okey, PL yang terakhir pada hari ini adalah waja yauja wajan. Okey, wajia yauja wajan.
وموجا واد وذاك موجي إيجا لا توجا موجا. Sekali lagi, wadiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dhaka maujiyun ijala tauja maujan ijala tauja maujan. Itu fi'il lafif mafruq. Mafruq makna fa fi'il dan lam fi'il ni huruf illat. Itu mafruq. Kalau makrun sekali serentak, fa nya huruf illat, bukan fa apa nama ain dan lam fi'il nya huruf illat. Jelas kita dah habis dah ni wazan atau wazan fa'ila yaf'alu. InsyaAllah pada keesokan hari kita akan masuk atas wazan fi'il yang sahih, tapi wazan yang lain masih lagi dalam kategori 3 huruf tetapi fi'ilnya atas wazan fa'ala yaf'alu. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk esok. Kemudian jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa tekan butang share untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni, sama-sama mengambil manfaat di atas pengajian kita ini. Tuan-tuan tekan butang share, ada orang yang follow kita, maka pahala berterusan dapat kepada tuan-tuan insya-Allah taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tangguhkan dulu pengajian Al-Quran, pengajian terjemahan pengajian teknik bahasa Arab Al-Quran, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Kita tangguhkan sementara pada hari ini, insya-Allah kita sambung esok kerana ada urusan yang tidak dapat dielakkan insya-Allah taala. Jadi hari ini sekadar ini je kelas kita. Insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam siaran yang lain keesokan harinya insya-Allah taala. Subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.